Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ini adalah sambung daripada yang 2 hari lepas. Yang 2 hari lepas Abang cakap Abang nak cerita tentang 2 cerita, tapi disebabkan satu cerita tu panjang sangat, kisah dekat salah satu hutan di negeri Kelantan, resort dalam tu, disebabkan terlalu panjang sampai 30 minit, Abang pun tak jadilah nak ceritakan 2 cerita. Awal-awal memang planning macam tu, tapi hujung-hujung tak jadi. Jadi satu cerita je. Jadi hari ni adalah sambungan daripada yang 2 hari lepas yang Abang janji patutnya 2 cerita tu. Sambungannya adalah kisah apa yang berlaku dekat hutan Gunung Jerai, dekat negeri Kedah, diceritakan kepada Abang oleh seorang kakak nama dia Kak Aisyah. Jadi Kak Aisyah ni dah memang selalu naik Gunung Jerai. Tapi disebabkan dia dah selalu naik, dia tak sangka kali ini dia dapat satu pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi kalau korang nak tahu cerita pada mula sampai habis, tonton video Abang. InsyaAllah Abang akan ceritakan. Cuma yang Abang nak mengarut sikit kat sini adalah waktu tu, ada sekali tu Abang pergi makan, Abang berjumpalah dengan salah seorang Abang punya penonton dekat YouTube kan. Lepas tu dia tanya dekat Abang, dia kata, apakah kelebihan PKP yang Abang dapat baru-baru ni, sampai 3 bulan PKP tu kan. Sejak daripada raya tu, Abang cakap Abang dah pandai masak. Abang tengok YouTube, belajar masak, daripada Abang masak kari. Bayangkan, Abang masak kari tiba-tiba warna putih tau. Kari tu warna putih, rupanya kurang rempah kari. Daripada tak pandai masak kari, sampai pandai masak kari. Sebab Abang ni suka masak kari. Abang suka makan kari ayam. Jadi, PKP ni menjadikan Abang seorang tukang masak. Abang dah boleh masak sikit-sikit lah. Nak kata sedap tu taklah juga, tapi nak kata muntah tu tak jugalah. Jadi tujuannya Abang cakap hari ni adalah Abang ada satu YouTube tau. YouTube ni dia macam baru nak naik, dia tak ramai subscriber, tapi Abang suka YouTube ni. Dia tukang masak tapi dia lelaki. Lepas tu kalau tengok, ada sekali tu tunjuk muka dia kan, dia memang bukan tukang masak yang dia nampak macam, tak nampak macam tukang masak tau, dia nampak macam tukang gusti. Tapi sebenarnya dia ada kelebihan masak dan selalu buat catering, lepas tu dia buat YouTube. Tapi YouTube dia tak banyak penonton. Jadi Abang ni kalau YouTube tak banyak penonton ni, Abang rasa macam Abang tengok diri Abang yang dulu, yang masa mula-mula Abang buat YouTube. Jadi nanti dekat hujung video nanti Abang akan sertakan gambar dia, dan dekat description box Abang sediakan link. Jadi bolehlah korang tengok-tengok YouTube tu kan. Mana tahu kalau menarik minat korang. Sebab masakan ada dalam tu pelik-pelik tau. Antaranya ayam masak ungkap. Masakan orang Jawa. Kalau orang Jawa panggil ungkep. Dia macam pelik sikit masakan tu. Tapi Abang suka dan Abang tiru dan jadi. Abang dah boleh masak sekarang ni. Okey, jom kita teruskan dengan cerita yang disampaikan oleh Kak Aisyah. Apa yang berlaku dekat Gunung Jerai. Sorry sangat-sangat sebab Abang ni kalau dah melalut panjang sikit, tak lebih daripada 2 minit, tapi lebih daripada 1 minit. Kisah ni disampaikan kepada Abang oleh Kak Aisyah melalui telefon. Tapi korang tahu apa first time ekspresi Abang bila dengar cerita daripada Kak Aisyah? Dalam hati Abang cakap apa? Kak Aisyah ni boleh jadi YouTuber. Cara dia cerita memang terus masuk kat telinga Abang, terus terlekat dekat dalam otak. Memang dia punya cara cerita tu apa macam tertunggu-tunggu tau. Apa tak pernah jumpa orang yang bercerita macam tu, yang Abang rasa macam apa jadi lepas tu? Apa jadi lepas tu? Jadi macam seronok akak tu cerita. Jadi ceritanya macam ni. Dia berlaku lebih kurang 2016. Pada waktu tu dia cakap suasana sangat sejuk dekat negeri Kedah. Jadi dia ni berpakatlah dengan suami dia, lepas tu dengan anak-anak dia, lepas tu dengan adik-beradik dia dan saudara mara lebih kurang 15 orang, 14 ke 15 orang. Planning nak naik Gunung Jerai. Tapi pada waktu tu dia kata suasana sangat sejuk, temperature sangat rendah. Memang boleh kata zaman-zaman hujan lah, zaman-zaman cuaca sejuk. Tapi kalau naik Gunung Jerai, kalau dah bawah pun sejuk, dekat bawah kaki Gunung Jerai dah sejuk. Kalau naik atas Gunung Jerai tu macam mana rasa? Memang 2 kali ganda sejuknya. Tapi dia kata tak kisahlah, sejuk pun sejuk lah. Dan sejuk ni lah dia kata nak naik Gunung Jerai. Nak rasalah experience yang lain. Selalu naik Gunung Jerai biasa-biasa je rasanya. Tapi kali ni memang dia nak rasa kelainan. Kalau korang tak tahu tentang Gunung Jerai ni antara gunung yang terkenal tau dekat negeri Malaysia ni. Dekat negara kita, negeri Malaysia lah. Dekat negara Malaysia ni. Sebab di antara gunung yang selalu dikunjungi orang dan mempunyai suasana yang sangat cantik. Lepas tu dia punya suhu dia sangat mendamaikan. Memang selalu orang panjat dekat gunung tu. Dan yang paling terkenal dekat gunung tu adalah katanya dijaga
oleh bunian Islam yang nama Tok Syekh. Tok Syekh tu yang ada duduk dekat atas puncak gunung tu. Jangan tanya kat abang macam mana rupa bentuknya, abang tak pernah jumpa. Cuma abang tengok berdasarkan YouTube orang lain. Oh, Gunung Jerai ni macam ini bentuknya. Sebab waktu Kak Aisyah cerita tu, abang tak dapat nak tangkap sangat. Tapi bila tengok YouTube orang lain, oh ni Gunung Jerai. Lepas tu tengok banyak misteri kat Gunung Jerai. Tapi mengikut kata Kak Aisyah, inilah satu-satunya cerita yang dia tak cerita kat orang lain. Hanya diceritakan kepada ahli keluarga dia aja. Yang lain dia tak ceritakan. Dia kata dia tak seram tapi menarik. Orang banyak melalut. Pada 2014, diorang pun naiklah, lebih kurang 15 orang naik ke puncak Gunung Jerai. Dekat atas Gunung Jerai tu dia ada satu banglo. Banglo tu kepunyaan Jabatan Hutan, tapi disebabkan suami kepada Kak Aisyah ni memang ada hubungan baik dengan Jabatan Hutan, jadi diorang ni bolehlah menyewa dekat banglo tu. Tapi kalau korang tahu tentang banglo tu, komen kat bawah, kan kita kongsi-kongsi cerita. Jadi bila sampai tu, diorang dah kemas, diorang pun pergilah masuk dekat dalam banglo tu, dan diorang pun berkemas-kemas lah, sapu-sapu lah, sebab banglo tu dah lama tak digunakan, ditinggalkan. Jadi dia kemas-kemas, tapi walaupun dah lama ditinggalkan, keadaan dalam banglo tu elok je, cantik je. Perabot pun cantik, langsir pun cantik, susunan perabot cantik. Jadi diorang pun macam biasa, bila kita sampai ke tempat orang, kita mulalah keluarkan barang, nak masak, nak mengemas, nak buat aktiviti-aktiviti tambahan, contohnya macam mengelilingi kawasan-kawasan hutan Gunung Jerai kan. Jadi bila dah siap masak, dah gunggang, malam tu selepas makan malam, diorang pun ramai-ramailah semayang maghrib. Kat sini mulanya. Bila semayang maghrib, ambil semayang, waktu tu kata Kak Aisyah, sejuk gila, macam ambil semayang dengan air batu. Air yang turun tu daripada kepala paip tu memang bukan calang-calang sejuk. Kalau orang-orang yang pernah duduk luar negara, mungkinlah boleh bayangkan kalau macam setakat abang ni duduk kat Malaysia ni, paling tinggi pun Cameron Highland je, abang rasa sejuk. Dia kata sejuk gila. Oh, menggigil-gigil lah ambil semayang. Bila dah ambil semayang, diorang pun beraturlah saf, buat saf lelaki, saf perempuan, ada imam lah. Jadi bila imam start semayang, ada satu benda yang pelik. Kak Aisyah rasa macam ada orang datang masuk dekat dalam dewan semayang tu. Ramai-ramai. Menyebabkan abang meremang. Menyebabkan keadaan dalam tu daripada tadi sejuknya sangat, dah tak jadi sejuk. Dia jadi suam-suam. Aman aja dia kata. Kak Aisyah cakap aman ni. Dia punya suhu dia macam sedap aja, macam nak tidur. Tapi Kak Aisyah perasan suhu ni boleh turun. Suhu ni boleh naik disebabkan dia rasa macam ada benda yang datang masuk dalam situ, ramai-ramai join diorang semayang sama-sama. Tapi Kak Aisyah diam je lah, sebab orang kata kalau dah naik Gunung Jerai, mulut jangan celupar. Kalau celupar, takut-takut terkena kat diri sendiri. Jadi selepas imam baca Al-Fatihah, selepas Al-Fatihah kan, kita pun amin lah ramai-ramai. Amin. Masa yang amin ramai-ramai tu, telinga Kak Aisyah ni tertangkap bunyi sesuatu tau. Bunyi macam orang amin tapi keadaan berbisik. Amin. Gitu. Kau boleh bayangkan tak? Dia macam amin tapi tak dengar, antara dengar dengan tak dengar. Tapi telinga ni memang boleh dengar, kata Kak Aisyah. Daripada semayang rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, sampai dah habis. Lepas tu berzikir, lepas tu berdoa. Memang rasa aman. Memang rasa macam ada orang dalam tu selain daripada diorang yang 15 orang ni. Lepas tu dah habis semayang, habis dia semayang maghrib, terus keadaan tu jadi sejuk. Sejuk sangat. Rasa macam yang tadi tu suam-suam ni rasa sejuk. Lepas tu Kak Aisyah pun tak pandang mak dia, pandang anak dia. Masing-masing tahu tapi tak nak bercakap. Tak nak bercakap lah kan, sebab kita tak nak menenggur-nenggur lah dekat atas gunung kan, takut nanti apa-apa terjadi. Okey, selepas semayang maghrib tu diorang buatlah bacaan Yasin. Bila buat bacaan Yasin tu tak ada apa-apa berlaku lah semuanya, tapi keadaan sejuk tau, cuaca sejuk, suhu sangat rendah kata Kak Aisyah, lebih kurang belas-belas je suhu dia, memang sejuk. Tapi lepas habis bacaan Yasin tu, sambung pula dengan semayang Isyak. Nak start aja semayang Isyak, bertukar macam semayang maghrib tadi. Suasana daripada sejuk bertukar menjadi suam. Aman. Rasa macam ramai-ramai. Ada ramai orang beratur dekat belakang. Dekat saf jemaah kan. Walaupun tak nampak tapi boleh rasa tau. Rasa macam ada kibasan-kibasan, himbasan-himbasan. Lepas tu rasa macam ada nampak kelibat-kelibat orang berlalu. Ada macam tu.
Jadi disebabkan tu Kak Aisyah pun fokuslah, dia kata semayang. Memang dia yakin yang datang tu adalah golongan-golongan jin yang beragama Islam yang nak turut sama semayang. Sebab memang Gunung Jerai terkenal kan sebagai antara tempat yang karamat lah, orang kata keramat. Keramat ke keramah macam tu lah kan. Habis semayang isyak, dah sudah semayang isyak, dia orang pun masuklah dekat dalam bilik yang ada borak-borak. Lepas tu Kak Aisyah tanyalah dengan mak dia, mak rasa tak sesuatu tadi? Mak dia kata, mak dia cakap Kedah lah, jangan suruh abang cakap Kedah, kau huru-hara pula kau nak dengar kan. Mak dia cakap mak dia rasa, tapi jangan tergul-gul lah, kita senyap je lah. Okey. Jadi malam tu berjalan macam biasa. Dia orang tidur kat situ 3 malam tau. Kalau tak silap abang, 4 hari 3 malam. Jadi bila malam pertama, jadi macam tu. Malam kedua pun jadi benda yang sama. Waktu semayang aja, masuk waktu semayang aja, memang rasa macam aman aja. Daripada cuaca sejuk, jadi macam suam-suam aman. Dia kata seronok, dia kata. Walaupun rasa takut, tapi rasa seronok. Dia rasa macam semayang dia tu disertai dengan benda-benda yang dia tak nampak. Mungkin jin-jin Islam macam tu. Jadi malam kedua tak ada masalah. Yang nak jadi ceritanya malam ketiga. Okey. Bila malam ketiga, dia orang siangnya buatlah aktiviti macam biasa kan, panjat gunung, turun gunung, panjat pokok, turun pokok. Lepas tu buat main tali tangsi, main tali getah. Lepas tu buat unggun api, nyanyi-nyanyi. Lepas tu kongsi-kongsi cerita, macam tu lah kan, camping-camping dekat kawasan gunung. Jadi lepas habis aktiviti tu, malam tu bila semua orang dah tidur ni, semua dah tidur, tengah-tengah tidur tu Kak Aisyah dengar orang bagi salam. Tapi bukan orang besar, budak kecil. Abang tanya, macam mana dia bagi salam Kak? Akak tu cakap macam ni, Kak Aisyah cakap macam ni. Dia bagi salam bukan macam Assalamualaikum. Tak. Dia bagi salam macam budak-budak datang nak beraya. Assalamualaikum. Tapi daripada suara tu, ada 3 suara berlainan. Maksudnya yang datang tu 3 orang. Jadi bila masa Kak Aisyah tu tengah tidur, dia dengar ada orang bagi salam. Kali pertama dia diam je. Dia dengar lagi sekali. Budak tu bagi salam. Suara budak. Assalamualaikum. Macam tu. Jadi Kak Aisyah dengar kali kedua tu, ini ada orang bagi salam ni. Dia pun buka lah mata. Bila buka mata, dia tak tengok jam tau waktu tu. Maksud tu dia belum tengok jam. Dia pun bangun. Dia bangun, dia kejut suami dia. Bang, dia kata, ada budak bagi salam. Lepas tu suami dia tak bangun. Sebab cuaca sejuk. Lepas tu siang tadi penat. Jadi sedap lagi kalau berselimut dekat dalam selimut berbanding bangun menjawab salam. Tapi Kak Aisyah ni rasa macam dia sebenarnya terlupa tau. Kata Kak Aisyah kata dia terlupa di atas gunung. Dia rasa macam dia dekat rumah. Sebabnya dah selalu sangat dia duduk dekat resort tu, dekat banglo tu. Sampai dia terlupa sebenarnya dia dekat atas Gunung Jerai. Kali ketiga, budak-budak tu bagi salam. Assalamualaikum, macam tu. Jadi Kak Aisyah ni terus jawab, Waalaikumsalam, siapa tu? Dia kata. Lepas tu dengar budak-budak gelak. Tapi budak ni bagi salam bukan daripada pintu depan. Budak-budak ni bagi salam dekat pintu dapur. Jadi Kak Aisyah ni pun berjalan ke pintu dapur. Memang dia kata dia tak ingat tau. Dia tak ingat yang dia ni sebenarnya dalam hutan. Dia pergi kat pintu dapur, dia pun buka lah pintu dapur. Dan nampaklah 3 orang budak yang abang tak ingat lelaki berapa, perempuan berapa, tapi 3 orang budak, yang perempuan pakai tudung, yang lelaki pakai kopiah. Lepas tu budaknya putih-putih. Lepas tu kulitnya gebu-gebu. Pipinya sentul-sentul, kata Kak Aisyah. Lepas tu dia tengok budak-budak ni tergelak. Bila dia tergelak, dia pun ulurlah tangan budak-budak ni, salam cium tangan dia. Bila budak-budak ni salam cium tangan, budak-budak ni terus masuk ke dalam rumah. Jadi Kak Aisyah ni dengan pintu terbuka, dia terus ambil kerusi duduk kat tepi pintu. Dekat belakang tu hutan tau. Bukan orang, bukan tempat biasa, memang hutan. Jadi bila Kak Aisyah duduk dengan pintu terbuka, masa ni dia tak ingat pukul berapa tau. Dia masih tak ingat pukul berapa. Dia tengoklah budak-budak tu masuk. Lepas tu budak-budak tu main-main. Masuk bilik sana, masuk bilik sini. Melangkau-langkau orang tengah tidur. Lepas tu pergi kat dapur, minum air. Lepas tu main-main lagi.
Kak Aisyah tengok tergelak-gelak Kak Aisyah cakap. Dia kata kelakar budak-budak tu, dah lah comel, dia kata. Pakainya elok je. Baju je Kak Aisyah tak ingat sama ada putih ke coklat ke. Dia kata macam baju-baju budak biasa. Tapi budaknya comel-comel lah, dia kata. Kulitnya putih-putih, yang paling diingat pipinya sentul warna merah-merah pipinya sebab kesejukan. Mainlah budak tu dekat dalam rumah pun main gunggang. Kak Aisyah tengok. Tiba-tiba dalam waktu budak-budak tu main, tiba-tiba budak tu tersadung terjatuh. Kak Aisyah terkejut. Macam mak-mak terkejut bila tengok anak terjatuh kan. Tu Kak Aisyah cakap, bangun. Jangan nangis ya. Budak tu tergelak. Dia kata tak nangis. Okay. Dia pun main lagi. Yang Kak Aisyah pun tergelak-gelak. Bila dah tergelak-gelak tu, tiba-tiba dia dengar ada seorang perempuan punya suara bagi salam dekat pintu dapur tu. Bagi salam, Assalamualaikum. Mula-mula bila kali pertama tu Kak Aisyah macam antara dengar dengan tak. Lepas tu bagi salam kali kedua, Assalamualaikum. Lepas tu Kak Aisyah dalam hatinya dia kata, mungkin emak budak-budak ni kot nak datang jemput. Memang spoil gila. Kak Aisyah tak tengok langsung jam masa tu. Tapi dia nampak anak beranak, saudara mara, sepupu sepapat semua dia tengah tidur, yang ikut sama-sama pergi camping tu. Pergi tidur dekat rumah banglo tu. Tidur bergelempangan lah dekat ruang tamu semua. Bila kali kedua orang tu bagi salam, Kak Aisyah baru tergerak. Budak-budak ni punya mak. Dia pun berpaling. Bila berpaling terus gelap. Dia kata, dia gelap. Tiba-tiba bahu ni digoncang. Mata dia terbuka. Lepas tu, dia macam terdiam. Lepas tu, yang goncang badan dia, adik dia. Rupanya, suami dia ada kat depan, anak-anak dia ada kat depan, adik-beradik dia semua yang dah tidur tadi dah terbangun duduk kat depan. Lepas tu dia tanya, budak-budak ni yang tadi tu ke mana? Kak Aisyah tanya soalan tu. Lepas tu adik dia cakap, dia dah buat dah, habislah, dah kena rasuk kakak aku ni. Budak-budak mana kak? Tadi akak rasa macam ada 3 orang budak-budak. Lepas tu ada mak dia datang jemput bagi salam. Akak dah kenapa kak? Dia kata, kita orang nampak akak tiba-tiba duduk tepi pintu dengan mata terbuka, terdiam macam tu aja. Dengan belakang tu hutan, takutlah ular sawa, ular senduk masuk belit akak. Saya tengok aja akak daripada tadi, akak macam termenung. Macam, mana ada akak termenung? Dia kata, akak sedar, akak nampak budak-budak tu. Akak yang buka pintu, akak nampak budak-budak tu berlari-lari, dia kata. Lepas tu suami dia kata, tak ada siapa budak-budak kat sini. Awak tahu tak, awak sekarang ni pukul berapa sekarang ni awak tersedar? Sekarang ni dah pukul 3 pagi. Waktu awak bangun tu, saya terperasan awak terbangun. Entah ke mana, saya ingat awak nak pergi minum. Masa tu pukul 2 pagi. Saya tengok awak tak masuk-masuk dalam bilik. Lama sangat bini aku ni pergi minum. Saya pun pergilah tengok awak dekat dapur. Sekali tengok awak ni tercetuk kat pintu dapur, dengan pintu dapur terbuka. Lepas tu awak duduk atas kursi. Lepas tu awak termenung dengan mata terbeliak. Lepas tu saya kejutlah dia orang semua. Bila dah kejut semua, bangun semualah termenung depan awak. Itulah yang terjadi. Kak Aisyah terdiam. Yang dia nampak tadi mimpi ke bukan? Tapi mengikut kata Kak Aisyah, dia tak mimpi. Dia nampak budak tu salam dia. Dia rasa budak tu punya mulut cok kat tangan dia tu. Cium tangan kan. Dia boleh rasa. Tapi dia tak tahu macam nak explain. Sebab keluarga dia cakap dia macam bermimpi. Tak apalah. Disebabkan macam tu, dia pun suami dia bagi air putih. Suami dia selawat Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kat air tu 3 kali, sembuh. Bagi Kak Aisyah minum, sapu muka. Bila sapu muka, minum. Lepas tu dah halang-halang terbangun kan. Jadi dia orang pun bangunlah ramai-ramai, buatlah sembahyang tahajud. Dah kat tempat-tempat Gunung Jerai ni kan dikatakan tempat yang agak keramat kan. Jadi kalau dah terbangun tu, sembahyang tahajud teruslah kan. Jadi bila itulah kejadiannya. Habis daripada tu, esok pagi ni diorang semua turun. Bila diorang semua turun, si suami ke adik ipar kepada Kak Aisyah ni orang tahfiz. Kalau tak silap abang, orang yang belajar dekat sekolah agama lah, alim lah, adik ipar dia ni. Lepas tu adik ipar dia ni bawa lah cerita Kak Aisyah ni, pergilah jumpa dengan seorang tok guru. Lepas tu tok guru tu cakap, mungkin Kak Aisyah ni ternampak jin ataupun makhluk-makhluk yang jadi penghuni dekat perkampungan Tok Syekh, yang kononnya Tok Syekh tu ada duduk dekat atas puncak Gunung Jerai.
menjaga kawasan puncak Gunung Kenyirai. Kata Tok Guru tu, itu yang dia assume, yang dia agak. Tapi dia tak tahu benda tu sejauh mana betul atau tidak. Tapi dia kata, kesan daripada sini mungkin Kak Aisyah punya hijab dah mula terbuka sikit demi sikit. Tapi apa yang dikatakan oleh Tok Syekh tu, apa yang dikatakan oleh Tok Guru kepada adik ipar dia memang betul. Sejak daripada tu, Kak Aisyah senang sangat nampak kelibat-kelibat orang, sama ada kelibat baik atau kelibat tak baik. Tapi Kak Aisyah berdoa selalunya, dia kata, mohonlah kalau nak nampak kelibat tu, biarlah kelibat yang elok-elok, rupa paras, tak adalah mata tu jojol, mulut tu jual, tak adalah dia harap. Tapi Alhamdulillah, Kak Aisyah cakap sejak daripada tu memang dia selalu dapat penampakan alam jin, tapi dia buat tak tahu je. Dia kata sebab dia tak nak campur urusan tu. Tapi permulaannya adalah dia jumpa dengan budak-budak 3 orang yang main-main dekat dalam resort dia. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Video kali ini agak pendek sebabnya sepatutnya video ni digabungkan dengan cerita semalam. Tapi disebabkan cerita semalam tu terlalu panjang, jadi abang jadi pecahkan 2 lah. Yang kali ni pendek sikit lah. Jadi abang ucapkan terima kasih kepada Kak Aisyah sebab sudi kongsi cerita. Dan ini adalah websitenya, ini adalah YouTube-nya yang abang cakap, YouTube yang lelaki memasak tadi kan, yang nampak macam ahli boxing, tapi sebenarnya dia tukang masak yang berbakat sebab dia masak benda-benda yang pelik. Ada sekali tu abang tengok dia masak telur mengkarung. Bukan mengkarung. Telur apa yang duduk dekat laut, yang dia macam alien tu, yang ada ekor tajam tu. Kita panggil apa? Itulah binatang tu. Bukan mengkarung. Belangkas. Dia ada masak telur belangkas. Tapi abang pernah makan lah telur belangkas. Abang tak ngam dengan telur belangkas tu sebab abang rasa macam rasanya pelik-pelik juga. Jadi korang bolehlah tengok YouTube ni, tengok-tengok lah kan, mana tahu berkenan-berkenan nak masak-masak ekstrim, yang mana-mana tuan punya kedai tu, bolehlah tengok-tengok juga kan. Okey, terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Hari ni abang cakap laju-laju sebab sekarang ni dah pukul 12 lebih. Abang tak nak laju, lepas ni ada apa benda tak kena kan, takut juga kan, abang ni bukan berani sangat. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.